Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma ba'. Ayah-ayah, ibu-ibu daripada Madrasah Al-Ikhwan Selayang yang saya rindui dan saya cintai, mudah-mudahan semuanya terhindar daripada penyakit COVID-19. Juga saya ucapkan kepada ayah-ayah dan ibu-ibu semua, saya doakan supaya berada dalam kesihatan yang panjang, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dipanjangkan umur dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat kedudukan yang baik ketika ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bijahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa barakallam. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, sementara duduk dekat rumah ini, sementara kita dikarantinkan daripada keluar daripada rumah ini adalah satu kebaikan kepada kita. Pertama, untuk menjaga mata kita daripada melihat dunia yang penuh dengan maksiat ini, dan yang kedua, mengurangkan kaki kita dan tangan kita daripada melakukan kerosakan di luar sana. Dan mudah-mudahan ini menjadi kerinduan yang amat tinggi untuk kita beribadah secara berjemaah di surau Madrasah Al-Ikhwan khususnya. Mudah-mudahan COVID-19 ini pergi dengan segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan segera diangkat bala daripada Allah Subhanahu wa taala ini dengan segera. Ayah-ayah, ibu-ibu, antara amalan yang boleh ayah-ayah, ibu-ibu duduk di rumah ialah yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini perlulah dengan hati yang khusyuk, perlulah dengan bacaan yang amat tak perlu amat perlahan, cumanya ianya perlulah tak laju sangat, tak perlahan sangat. Mudah-mudahan dengan cara begitu terdapat antaranya adalah kekhusyukan dari untuk kita memahami ayat Quran, kerana ianya adalah kalamullah. Dan antara cara kita nak rasa khusyuk ketika membaca Quran adalah dengan cara kita memahami maknanya. Dan nasihat saya, sekiranya ayah-ayah ibu tak faham, rujuklah kepada asatizah yang mungkin mengajar di Madrasah Al-Ikhwan tentang tafsirul Quran, lebih untuk kita mendalami apa yang kita bacakan daripada Al-Quran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah dalam kalangan umatku adalah mereka itu membaca Al-Quran. Rasulullah Rasulullah mengatakan ini adalah perkara yang amat afdal sekali, iaitu membaca Al-Quran. Kenapa Ustaz? Kerana ianya adalah salah satu daripada kalamullah, salah satu daripada Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita melalui wahyunya, iaitu Al-Quran, mengingatkan kita, menasihatkan kita, memberi kita berita gembira, menakutkan kita dengan berita-berita yang mengenai Al-Quran, mengenai akhirat dan sebagainya. Nabi SAW juga telah bersabda, man syaghalahu qiraatul Quran an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdala thawab bisyakirin. Barang siapa yang tersibukkan membaca Al-Quran daripada berdoa dan memohon kepadaku, nescaya aku memberikannya sebanyak pahala orang yang bersyukur. Ini antara kelebihan membaca Al-Quran lah. Untuk ayah-ayah, ibu-ibu duduk di rumah sementara ini, perbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan baca Quran. So nanti dah ada Madrasah Al-Ikhwan, dah boleh pergi Madrasah Al-Ikhwan beribadah, tuntut ilmu itu lebih utama. Lepas tu baru kita balik beramal, membaca Quran, selawat, istighfar dan sebagainya. Abu Umamah berkata, Allah tidak akan menyeksa seseorang itu
yang hatinya memahami Al-Quran. Allah, 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 Allah. Jadi ini adalah satu kelebihan orang yang baca Quran kemudian memahami Al-Quran itu juga beramal dengannya. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seeloknya duduk di rumah. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang saya cadangkan kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, yang pertama adalah Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini boleh diamalkan pada setiap kali lepas maghrib ataupun isyak. Sekiranya masa itu adalah masa yang amat terhad, ayah-ayah dan ibu hendaklah membacanya setiap masa yang ayah-ayah dan ibu-ibu free pada ketika itu. Juga baca Ratibul Attas. Macam mana nak dapat perkara ni, Ustaz? Saya akan kirimkan kepada tuan pengerusi ataupun AJK Madrasah Al-Quran sebentar lagi, Ratibul Haddad dan Ratibul Attas untuk dibacakan kepada ayah-ayah ibu. Pada masa kini amat digalakkan membaca Ratibul Attas supaya Allah SWT menyembuhkan kita semua daripada penyakit COVID-19, dan Ratibul Haddad semoga Allah menjaga kita daripada ajaran sesat dan jin dan syaitan juga penyakit berjangkit ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga saya menasihatkan kepada ayah ibu sentiasa beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa bala ini, ujian yang menimpa kita sekarang ini adalah kerana dosa-dosa kita. Untuk Allah ingatkan kita saja yang tidak mahu mengakui segala salah dan silap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak susah sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali itu tak sebut, tak mudah, orang kata apa, tak susah. Maka ucapkanlah astagfirullah. Kemudian ayah-ayah dan ibu perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah saya, pada siri yang ketiga saya telah mengijazahkan kepada seluruh yang membaca, seluruh yang mendengar YouTube, Facebook live saya akan selawat Al-Anwar, kerana kelebihannya adalah untuk menolak bencana, ujian dan sebagainya. Ayah-ayah, ibu-ibu bolehlah bacanya pada tiap-tiap kali selepas solat. Nak baca berapa banyak kali, Ustaz? Bacalah berapa banyak sekalipun. Mudah-mudahan membantu kita dalam menghadapi segala ujian, rintangan yang Allah Subhanahu taala tengah uji kita sekarang. Antaranya ialah selawat Al-Anwar, iaitu Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Maka ketika ini saya mengijazahkan kepada ayah-ayah dan ibu-ibu Madrasah Al-Ikhwan sayang, khususnya untuk beramal dengan selawat Al-Anwar. Kalau panjang sangat Ustaz nak baca apa, cukup kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad berapa banyak kali yang kita mampu, setidaknya 100 kali paling kurang. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan bulan ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah di mana bulan yang turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Ayat arahan untuk kita berselawat. Di dalam suruhan bersolawat, Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat bersolawat kepada kekasihnya, barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersolawat, salam bersama-samanya. Nabi kita pernah bersabda, selawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda. Itu adalah salah satu daripada qasidah yang saya baca pernah di Madrasah Al-Quran dahulu. Jadi saya nak singkatkan, yang saya bacakan pada rangkap yang pertama tadi itu adalah maksud daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sekali lagi dengar balik. Maksudnya apa? Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, sallu. Sayyidina Ammar menyeru kita untuk kita berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah mengangkatkan mengangkatkan bala ini dengan cepat. Dan saya sudah memberikan kepada AJK Madrasah Al-Ikhwan
suatu potongan ayat Quran, satu potongan doa untuk kita bacakan. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, sehinggalah habis. Dia ada 4 doa itu dibaca, setiap satu itu adalah 3 kali 3 kali, diamalkan setiap kali selepas solat, sepatutnya pada hari Selasa. Akan tetapi ianya diamalkan untuk ketika ini yang sedang turun wabak ini dan bala ini, dibacalah tiap-tiap kali selepas solat. Mudah-mudahan mendapat berkat kita. Ajar hukum bil ijazah, tuan-tuan nanti seorang sebut kami terima ataupun saya terima, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, mungkin lepas raya dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapat berkat daripada video ini. Jangan lupa, pertama baca Quran, yang kedua istighfar, yang ketiga selawat, dan baca doa yang saya telah ijazahkan kepada tuan-tuan, dan teks ni nanti boleh dapatkan pada AJK Madrasah Al-Ikhwan. Tuan-tuan, Allah dulu bagi kita peluang untuk kita beribadah. Pada hari ini Allah sekatkan kita untuk beribadah secara berjemaah sahaja. Jangan sampai satu tahap Allah menyekat kita daripada beribadah buat selama-lamanya, iaitu kematian. Ada peluang ini, walaupun tak dapat berjemaahlah di rumah. Kalau tak ada orang kat rumah tu, memang duduk bujang seorang-seorang, jangan sampai kita tak solat langsung, jangan sampai tak baca Quran langsung. Wallahu ta'ala alam. Itu nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.